Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung pengajian kitab kita ya. Kita dah berhenti minggu lepas. Selepas ayat rakaat yang dirokoknya akan dia, kemudian kita sambung minggu ni dan cerita ya. Kita baca dulu yang teks dalam Arabiknya. Jadi tuan-tuan boleh lebuh baris itu supaya mudah nak baca. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila itqa'illahi, man ahabba an yanzura ila itqa'illahi minan nari falyanzur. Falyanzur, ra tu dimatikan baris sebab dia lebih kepada isim fi'il amar, diperintahkan melihat. Falyanzur ilal muta'allimina wal mustami'ina, falyanzur ilal muta'allimina wal mustami'ina فوالذي نفس محمد بيده فوالذي نفس محمد بيده ما من متعلم ومستمع يمشي إلى باب العلم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبني له بكل قدم مدينة في الجنة وما دام يمشي على الأرض فالأرض تستغفر له ويمشي ويصبح مغفورا له وشهدت الملائكة لهم أنهم عتقاء الله من النار. Saya ulang bacaan cuba saya mau balik baris dia tu. Man ahabba an yanzura ila al-itqa'illahi minan nari falyanzur ila al-muta'allimina wal mustami'ina fawalladhi nafsu bi Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanatun wa buniya lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah wa ma dama yamshi 'ala al-ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yamshi wa yusbihu maghfuran lahu wa shahidatil malaikatu lahum annahum 'atqa'u Allah minan nar. Jadi teks Arabik ni dia tidak ada perubahan apa-apa, dia memang Arab macam tu, memang bahasa Arab dia begitu. Yang kita nak ubah ni yang Melayu terjemahan ya. Maknanya yang teks Arab memang macam tu lah, dulu, kini dan selamanya. Maknanya kalau Jawi Arab moden pun lagu ni juga ayat dia, sebab dia hadis Nabi, tak ada perubahan apa-apa. Nabi sebut dulu kini tidak ada perubahan dari sudut perkataan Arab. Memang ini teks hadis Nabi yang asal ya, sampai sekarang kita baca macam ni. Cuma bila diterjemahkan dalam Jawi moden mungkin ada perubahan. Kita lihat di whiteboard kalau yang tak jelas dekat kitab. Cuba tuan-tuan tengok, sebab saya tulis hari ni sebab dia panjang. Bila panjang kita baca jadi pening. Sebab ni titik ya, kita baca dulu
kita ikut Jawi yang tulis kat sini. Dia barang siapa kasih, huruf ya tak ada ya. Saja lagi ya. Barang siapa kasih bahawa memandang kepada pemerdekaan, benda ni. Jadi maknanya merdeka, bebas. Dia memang Jawi lama lagu ni je. Kita baca model lah. Faham kan? Barang siapa kasih bahawa memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka, maka hendaklah ia tilik kepada orang yang menuntut ilmu. Nanti dulu. Dan orang yang mendengar ilmu. Okey. Ini tadi. Okey. Ulang balik. Barang siapa kasih bahawa memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka, maka dia lepas apa ni? Dia koma. Ya, maka hendaklah ia tilik. Tilik ni maknanya memandang, melihat. Memandang atau lihat, tengok kepada orang yang menuntut ilmu. Tengok orang menuntut ilmu pun pahala banyak dah. Dapat bebaskan kita daripada api neraka. Maknanya di sini kan, siapa yang kasih, yang dia seronok tengok orang yang menuntut ilmu, mandang, maka dia dapat bebas daripada api neraka. Maka dia nak buat macam mana? Dia kena melihat. Rupanya dia boleh melihat atau memandang kepada orang yang menuntut ilmu. Katakanlah kita tengok orang menuntut ilmu, kemudian kita mandang lagi kepada orang yang mendengar ilmu tadi. Belajar ilmu, menuntut ilmu, memandang pada orang yang mendengar ilmu dengan kuliah, dengan pengajian. Berjalan ia kepada babul ilmi. Ataupun kita tadi, sebab kita nak merdekakan, kita nak bebas daripada api neraka, kita juga berjalan ia tu maknanya sesiapa sajalah kepada babul ilmi. Kita mengaji kitab macam kita mengaji hari ni, bab ilmu. Okey. Melainkan di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat setahun pahala. Begini di surat tu ditulis pahala. Surat tu tulis dah. Di surat Allah ditulis oleh Allah baginya, bagi orang yang berjalan pada ilmu, dengan ilmu, menuntut ilmu ni, baginya dengan tiap-tiap langkah kita mai ke majlis ilmu, tak kira di masjid ke, di sini ke, okey, ibadat setahun. Maknanya pahala kita ibadat sunat setahun. Dia bukan ibadat wajib ya, ibadat sunat setahun. Yang ni kelebihan dia sampai sini setahun tadi. Okey, ni ganjaran pertama. Maknanya sini ya, siapa yang kasih, dia seronok nak bebaskan diri dia daripada api neraka, maka dia kena rajin tengok orang ngaji ilmu. Mandang pun tak apa dah, tengok rasa seronok duduk dengan ilmu. Macam kita pergi sekolah-sekolah pondok kan, kita tengok orang mengaji pondok kan, seronok daripada tadah kitab kan, daripada hafal Quran, kita jadi seronok. Itu pun dapat pahala. Kemudian berkata-kata tu, tengok orang mendengar ilmu, orang berjalan dia kepada majlis ilmu, kita sendiri berjalan, maka Allah akan tulis kepada kita setiap langkah kita pergi tu ibadat setahun, pahala ibadat sunat setahun. Macam kita puasa 6 kan, kasih yang midahri Allah, seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun, pahalanya itu. Begitu juga dengan sudut ilmu. Sebab tu orang yang cintakan ilmu, dia akan dapat barakah di situ. Walaupun dia mengaji tak pandai pun, barakah ilmu tu tak pada bagi orang yang menuntut ilmu. Cuba tentang puasan dah budak-budak tahfiz kita, kadang-kadang dia mengaji akademik tak pandai mana pun kan, UPSA tak lulus ke mana pun. Tetapi bila dia pergi mengaji ilmu, dia pergi hafal Quran semua, kita boleh nampak nur cahaya, nampak budak-budak ni muka, bila tengok muka tu seronok kan. Pasal apa? Pasal ada barakah, ada cahaya. Ini ganjaran Allah bagi. Ini ganjaran pertama tuan-tuan. Yang kedua, dan diperbuat. Ini bukan bot tu hal layak kelam tu, yang orang lain tu, diperbuat. Jadi Jawi baru dia letak alif di sini. Senang baca. Diperbuat baginya. Kalau Jawi baru beralif gayanya, ia diperbuat baginya
dengan tiap-tiap qadam itu, dengan tiap-tiap qadam langkah. Bahasa Arab qadamin langkah. Satu langkah qadam Jadi sini saya tulis terjemah langkah. Setiap kali langkah kita langkah. Qadamun kan tapak kaki. So bila langkah kaki lah qadamun. Step by step langkah demi langkah. Jadi qadamun tiap-tiap langkah tiap-tiap langkah itu satu Madinah. Wow, tak ada sini dia sialita saja. Jangan baca satu. Satu Madinah dalam syurga. Maknanya Allah bina kepada kita satu bandar, satu kebun, satu taman dalam syurga. Ini kelebihan. Ya. Tadi ganjaran pertama dah dapat dah. Setiap langkah kita dapat pahala dah. Kemudian Allah berikan, Allah buat bagi kita ini setiap langkah tu pula ada satu bandar, satu kebun di dalam syurga. Dan selama-lama berjalan ia atas bumi, ni bukan bom, bumi. Ni ada cerita orang-orang balik Mesir semua, mereka tak mengajar kitab lama, balik mengajar kitab lama, berjalanlah ia atas bom. Macam pelik bom. Rupanya bumi. Ini banyak berlaku sebab dia tak mengaji pondok, dia pergi mengaji sana tu balik jadi pening. Dia baca Arab boleh okey, dia terjemah pening. Atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya. Makna bumi sentiasa minta ampun bagi kita, bagi yang berjalan kepada menuntut ilmu. Dia start kat sini tu setiap kali langkah daripada rumah. Sebab tu kalau kita mengaji agama dulu kan pergi masjid dia suruh pergi kot jauh kan kita dah mengaji fiqh kan. Ulama dulu dia mengaji pasal cerita ni lah, pasal cerita ilmu ni. Sebab setiap langkah tu, bila langkah tu banyak, lagi banyak kita dapat. Pasal dia cas ikut langkah. Lepas tu dia orang tanya, ustaz kalau nak fiqh lagu mana? Ada kata ikut berapa kali roda tu pusing. Jadi tak tahu nak kira lagu mana, serah pada Tuhan. Yang penting kita niat ikhlas nak mai mengaji ilmu. Sebab nak berjalan jenuh lah kan, dengan keadaan keselamatan dan sebagainya. Lagipun ada kemudahan. Baik. Mengucap istighfar baginya. Ni tidak ada perluan apa-apa Cuma baginya ni salah je lah. Sebab adik gayanya lebih bau. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi ia. Maknanya sama ada waktu petang kita mengaji ilmu atau waktu pagi kita mengaji ilmu tadi, diampunkan dosanya. Maknanya dosa kita ni, dosa-dosa kecil kita ni Allah ampunkan. Wudu dia macam tentang mai awal tadi, mai yang duha dulu. Saya buat kat rumah, mai yang duha. Pahala wuduk kita tu dah apa dosa kecil lah, dosa pandangan kita dan sebagainya. Mengaji ilmu dapat lagi Allah ampunkan berapa kesalahan kita yang kecil-kecil. Dia dosa kecil ni dosa macam kita duduk tengok, mata duduk tengok macam-macam, telinga duduk dengar benda, biasa muzik apa benda hal lain kan. Jadi bila kita ambil wuduk, diampunkan dosa. Main mengaji, Allah ampunkan dosa. Okey lah tu. Dosa besar kena taubat nasuha lah. Dan disaksikan, saksikan. Ini jauhi lama. Patutnya sin qaf sin ya kaf nun, disaksikan oleh malaikat bagi mereka itu. Maknanya malaikat menjadi saksi atas perbuatan kita datang majlis ilmu, bahawasanya mereka itu pemerdekaan Allah di mana api neraka. Hari kiamat besok ada cerita lagi lepas ni, bila mana mereka kata aku saksi, aku lihat bahawa si fulan bin fulan ni memang dia rajin pergi mengaji ilmu. Maka dengan syafaat pengajian ilmu dia itu, maka Allah bebaskan kita daripada api neraka. Itu sebab cerita ni dia tak susah mana pun kalau kita kata nak elak daripada masuk neraka. Kita buat benda yang ni je, dengan syarat jangan buat benda maksiat. Ngaji ilmu, amal ilmu, tahu sikit, buat sikit, tahu banyak, buat banyak. Jangan tahu tak buat. Ini yang masalah. Mengaji banyak, buat tidak, hak duk jadi lah ni kan. Tak kira lah penceramah tu sendiri ke, murid ke, hak duk jadi lah ni banyak cakap tak serupa, bikin cakap agama pandai. Saya bukan nak kata apa-apa, tapi kawan-kawan saya ada ceramah TV tu ramai sahabat-sahabat saya. Kadang-kadang kita kenal luar dalam. Untuk asrama kali kita kenal peribadi mereka lagu mana. Memang ceramah bagus, tapi peribadi mereka kita kenal. Hanya gambaran luaran kita nampak, semangat. Hakikatnya di sebalik tak tahu mana pun. Bukan 5 aja. Jadi nak ceritanya biar kita
kita buat betul-betul, kita mengaji sikit, buat sikit, mengaji banyak, buat banyak. Yang penting berterusan, istiqamah. Jangan kita jenis naik turun, ikut musim pun tak boleh juga. Time puasa bukan main hebat kita, tadarusnya dan sebagainya, tapi tak istiqamah, tak boleh. Cuba lazimi Quran, baca setiap hari semuka dan kurang kan, baca, lepas tu pun baca. Okey, ini benda-benda yang bantu kita bila kita mengaji agama macam hari ni, kita mengaji ilmu Allah. Ni cukup hebat ya. Barakah Allah Ta'ala bagi malaikat menaungi majlis ilmu yang macam ni. Okey, ni boleh faham dah? Okey. Ya. Ini tu okey. Tengok. Kita tengok. Tak mana bagi kau apa? Barang siapa kasih bahawa memandang kepada kemerdekaan Allah daripada api neraka, maka adalah ia tilik kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendengar akan ilmu, maka demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kodratnya. Oh, ya. Okey. Saya baca sini je lah ya. Kita tinggal. Okey. Demi Tuhan, tu bukan dal mim tu dam. Dam kalau bahasa Arab dam tu darah. Demi ni dal mim ya. Jawi baru dal mim ya. Tapi dia baca tulis itu dal mim. Maknanya demi ya, demi Tuhan diri Muhammad. Kan tadi kita baca yang saya baca fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ya. Teks Arabnya itu ya. Yang saya baca tadi teks Arabnya fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Itu sumpahan ya, demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kodratnya. Tiada daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu berjalan ia kepada babul ilmi, melainkan di surat Allah baginya dengan setiap langkah ibadat setahun. Di sini maksudnya Rasulullah beri jaminan lepas dia bersumpah. Wallahi asbihi. Dalam banyakkan hadis Nabi, kalau dia sebut begitu maksudnya dia mengiktiraf. Dia menjadi saksi syafaat Nabi ada bahawa si fulan bin fulan ni memang mengaji kitab Mazhabul Rain sejak Selasa pukul 10 di Masjid Putra Perdana. Betul. Itu yang maksudnya wal fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Waw sini, waw sumpah tau. Demi dalam mimnya. Macam wal asri innal insana demi masa, wal as. Bahasa Arab waw ada makna dan. Kan? Aqulu al-arus wal asmar. Aku makan nasi dan ikan. Waw juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau waw di awal ini biasanya merujuk kepada sumpah. Wattini wal zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah. Maknanya bila Allah bersumpah, tentu ada banyak hikmah atau kelebihan di sebalik sumpahan Allah tadi. Maka begitu juga dalam teks hadis ini, bila Rasulullah menyebut dalam hadis ini fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatun. Maknanya setiap langkah kita nak pergi mengaji tu, maka kita dapat pahala ibadat setahun. Ya, ini kita dah tulis tadi kan. Baik. Terus ya. Dan lagi sabdanya. Baca teks Arab dia. Inna minan nasi unasan. Baca dia unasan. Yadkhuluna al-jannata majanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi man qala faqalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama'i mithqala dzarratin wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nara majanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi min ba'dil ulama'i
misqala dzarratin. Itu teks Arab dia. Ya. Dia panjang, tulis dekat-dekat, jadi pening. Lagipun katanya hampir sama ya tuan, dia ubah sikit saja. Beza ada syurga dan neraka. Baik. Bahawasanya setengah daripada manusia, itu dikatakan inna minan nasi unasan. Setengah daripada manusia itu ada sekelompok unasan. Gitu. Ada beberapa manusia, okey, bahawa setengah daripada manusia itu, beberapa manusia masuk mereka itu. Itu bukan masak yang masuk, min alif sin qaf. Dia baru min alif sin wa qaf. Bukan min alif sin qaf. Min sin qaf jadi barulah kita baca masak. Buah itu masak. Jangan kita baca di sini masak ya. Buatnya beberapa manusia masak apa pula. Jadi kita kata ni. Okey. Masuk mereka itu akan syurga semata-mata. Maknanya masuk syurga sama sekali, masuk terus syurga. Saya pun masuk syurga di sini. Dekat sini. Maka sembah mereka itu. Para sahabat dia bertanya Rasulullah. Sembah sini maksudnya sahabat bertanya kepada Nabi, siapa mereka itu ya Rasulullah? Dan Nabi sebutkan ada golongan manusia. Dalam manusia ni ada golongan yang akan masuk syurga. Masuk begitu. Maka sahabat tanya siapa mereka itu ya Rasulullah? Maksudnya maka sembah mereka itu. Maka bertanya, ya, sahabat bertanya Nabi, siapa mereka tu? Sabdanya Nabi sebut, iaitu mereka yang ada pada hatinya itu kasih akan ulama qadar satu misqal dzarrah. Maknanya ada terdetik dalam hati kita walaupun sebesar zarah kasih kepada ulama. Itu sudah cukup memberi jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga. Kalau dalam menurut riwayat hadis ni layak, ia layak. Walaupun mungkin kena siksa juga akibat dosa-dosa kita, tapi asalnya sebab ada terdetik kita sayang ke ulama, terdetik di hati kita kasih pada ulama walaupun sebesar zarah. Misqala dzarratin, seumpama ataupun seberat sakil, sakal berat zarah ni, debu-debu yang berterbangan, ringan sangat. Zarah kita baca sains kan ada zarah, ada jisim, ada atom dan sebagainya. Yang mengaji sains dia tahulah. Maka zarah di sini bahasa Arab kita ambil, walaupun kita kasih para ulama untuk terdetik hati kita, sikit pun jadilah ada benda ni juga. Maka insya-Allah dengan kasihnya kita pada ulama walaupun sebesar ini layak untuk kita masuk ke syurga Allah menurut riwayat hadis ni. Okey. Baik. Baik. Seterusnya dia kata sini, dan bahawasanya setengah daripada manusia, beberapa manusia, itulah sebahagian pada manusia itu ada satu golongan manusia lain, masuk mereka itu akan neraka semata-mata. Maka sembah mereka itu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Sabdanya, iaitu mereka yang ada pada hatinya benci akan ulama qadar misqala dzarrah. Walaupun kecil kita benci ulama, maka ia boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Baik tuan-tuan dan puan, kita perjelaskan sikit di sini apakah yang dikatakan ulama itu. Kita kena faham dalam hadis Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Makna ulama yang menjadi pewaris Nabi inilah ulama yang sebenar. Sebab ulama ada dua, ada ulama usu, ada ulamaul khair. Okay. Zaman ni banyak ulama usu ni, ulama yang bagi ulama jahat. Banyakkan mereka ini ialah mereka yang suka mengikut telunjuk pemimpin, fatwanya ikut kepada kehendak pemimpin. Ini memang sejarah dah ada daripada dulu hinggalah kita hari ini. Di Malaysia pun ada, ya banyak. Maka ini dipanggil ulama usu. Kita tak mau
ulama yang macam ni. Kita nama ulama yang waratul anbiya, ulama al-khair, ulama yang baik. Maknanya yang berpegang pada agama Allah. Kalau benda tu haram, dia kata haram. Dia tak ada hukum terbalik. Sekejap haram, sekejap halal. Lama-lama jadi hukum halam. Pening. Hukum baru. Kan banyak kan sekarang kan. Jadi fatwa dikeluarkan itu kadang-kadang mengelirukan. Di Malaysia pun, kakak kita di Malaysia kan ada 14 negeri, 14 kita punya mufti. Mesti satu mufti je. Saudi satu mufti je. Kita ada 14 mufti. Lain negeri lain, lepas tu fatwa semua tak sama. Macam rokok kan, Selangor tak boleh, Perak boleh, Perlis boleh, Kedah boleh. Dia jadi macam tu, dia tak sama. Hanya kesepakatan bila difatwa dalam majlis fatwa kebangsaan. Yang tu hukum yang dipakai seragam satu Malaysia. Okey. Jadi pening. Jadi kita nak ulama yang macam ni. Jadi bila disebutlah hadis ni, kasih pada ulama ialah ulama yang pewaris Nabi, ya, yang menegakkan agama Allah, amal dengan agama Allah. Kita nak ulama macam ni. Susah nak jumpa ya. Ada tu ada ya, tapi agak jarang. Sebab dia kehendak dunia tu kadang-kadang mempengaruhi nafsu dunia. Banyak terjadi ya, macam-macam. Bila kita mengaji agama macam ni, tuan-tuan, kita dah ada ilmu. Lepas ni kita mengaji bab hukum Islam apa semua kan. Tuan-tuan boleh nampak bila suatu isu tu dikeluarkan, wartawan dia akan jumpa ramai tokoh-tokoh agama. Macam isu Islamic Fund, Islamic Hotel kan. Dia orang pandai pergi cari mufti Perak. Sebelum agama mufti Perak, maksudnya benda tu macam halal lah terus. Halal sekarang baru tahu dah, kena tangkap semua kan, baru nampak di mana salahnya. Jadi maknanya kadang-kadang digunakan orang agama ni untuk menghalalkan tujuan tertentu dalam apa saja urusan dunia. Ada yang buat macam tu. Maka kita yang mengaji agama ni, yang faham kena satu keputusan tu tuan-tuan kena buat berdasarkan ilmu tuan-tuan ada daripada pengajian kitab tuan-tuan di masjid dan juga di sini. Bukan mengikut orang. Ulama yang kita nak pakai pun tengok kes-kes juga. Sebab kadang-kadang fatwa kebangsaan pun mengarut pun ada juga. Macam kes isu ASN, ASB kan. Saya cerita sikit sini. Fatwa kata harus, majlis fatwa kebangsaan kata harus ASN, ASB. Alasan keharusannya ialah kerana terdapat pelaburan yang haram tu sikit sangat. Dan alasan diberikan yang haram ini tidak akan menjaskan yang halal tadi, sebab peratusannya sedikit. Dan yang kedua alasannya untuk kemaslahatan umat Islam, sebab nak bantu umat Islam. Apabila kita bertanya pada Tok Guru Pondok, saya tanya Tuan Guru Pak Ya, Pak Jonet waktu tu SN dia kata, hang nak makan tak kalau dalam kawah gulai lembu ada daging babi sekok ataupun daging babi seketui dalam kawah gulai lembu keluri, hang nak makan tak? Dia kata. Oh, kita jawab tak mau Ustaz, pasal ada daging babi seketui. Dia kata serupa hak ni. Hak halal tu banyak, haram sikit. Hang nak kata nak. Kalau orang yang ada akidah kuat, dia tidak akan maknanya bersetuju ataupun mengambil produk ni, produk SN atau SB. Yang rasa kata tak apa, fatwa kata harus untuk masalah rumah, kita ambil. Sebab tu dia ada hukum berlainan. Tok Pondok Selangor pun kata haram, Harudin kata haram, Ismail Kamus kata haram. Tu saya dengar mulut mereka sendiri tu. Fatwa kata harus. Maka kita hak duduk sini, agak kita nak pakai yang mana? Hak kita rasa percaya ilmu agama dia. Saya sendiri, saya beriktiraf pandangan Harudin, saya iktiraf dia hebat ilmu dia. Memang kamu pun apa kurangnya. Jadi puak ni Pak Yahya Janet lagi dah Tok Pondok. Maka orang ni yang kita katakan ulama yang harus kita ikut pandangan. Jadi yang pemerintah tadi mungkin atas sebab tertentu untuk masalah umum dia keluarkan fatwa dia juga. Jadi bila timbul begini, rakyat yang tak faham mungkin boleh ikut cara yang tadi ni, yang harus tadi. Tapi kita yang faham ni, kita fikir aneh lah. Saya tak ada, umur saya tak semua, kita keluar bank account tak ada, kita tak masuk. Sebabnya dalam tu ada pelaburan British Tobacco Company, syarikat tembakau Amerika. Cuba tengok dalam laporan SMNSB. Syarikat tembakau British, dia buat apa tuan-tuan? Dia buat rokok. Ada tembakau buat benda lain.
Bila berokok, balik hukum asal balik. Bila rokok tadi benda yang telah menghancurkan, memusnahkan jiwa manusia, maka ulama mengatakan haram. Jadi kita dah tahu dah tu, ada rokok dalam tu. Cuma hati kita kadang-kadang biasalah macam saya katakan, jiwa nafsu kita ni kadang-kadang hati kita masih lagi ayahlah kita nak kata nak sebegitu kuat ataupun mantap. Agama kita masih belum. Kita macam alah sikit tak kabut. Ini put. Betul tak? Sebabnya kita dah nampak persen kan ratusan dividen tu. Jadi terpulang lah. Saya tak kata ni, kita cuma bagi pandangan. Saya di universiti pun kami bagi pandangan terbuka. Kita bagi pandangan, Rodin kata macam ni, ini kata macam ni, ini fatwa ni. Terpulang lah. Saya kata kat murid saya, kamu nak ambil, tak ambil, terpulang. Saya temu haji je. Saya tak ada duit. Banyak duit saya masuk ke sekolah agama. Ni sekolah ni. Memang tak ada. Temu haji ya ada. Itu pun sebab nak simpan pergi Mekah. Kalau kata cash banyak tak ada. Banyak saya hantar ke sini lah. Tak apalah. Janji cukup makan semua, boleh hidup, boleh bayar hutang semua. Okey dah tu. Jadi tuan-tuan fikir sendiri ya. Saya nak bagi arahan tak boleh sini. Kita cuma bagi pandangan beberapa orang untuk ulama sebab kita mengaji bab ni. Ya, kita mengaji bab ni. Ada pandangan kata Ustaz, yang itu belum tengok komentar. Kalau dosa Sebab memang sebab ada hadis yang menyatakan bahawa atas dasar imam semayang tadi, atas dasar dalam solat berjemaah, dia pakai fatwa ni, kias pada hukum hadis ni. Solat berjemaah, bila kita ikut imam tanggung semua. Dia ikut hadis ni, kias pada hadis ni. Jadi rakyat yang biasa ni, tak apa kita ikut, kita pakai hadis ni. Apa bahan pemerintah tanggung. Tak apa, boleh pakai pandangan tu, ikut je. Dia berhak pakai pandangan tu berdasarkan hadis tadi. Tapi kita tuan-tuan fikir kiasan untuk upaya bagi tadi. Daging sekawak berkata 5 biji. Kalau masa kita sanggup makan, kita makan je lah. Saya tak sanggup. Saya tak tuan. Takat ni saya tak sanggup makan. Oh dah rempah cap apa pun. Betul belum cerita rempah cap apa yang kita duk sembang dalam WhatsApp kita tu. Tai nemu kering kan. Yang dalam kebanyakan restoran mamak letak dalam rempah yang dimasak kari. Okey. Oh, banyak lagi ni saya nak ambilkan tajuk ilmu ni. Okey. Okey. Dan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ulama'a lam yaktub alaihi khati'ata ayyami hayatihi. Man ahabbal ulama'a lam yaktub alaihi khati'ata ayyami hayatihi. InsyaAllah barang siapa kasih akan ulama, tiada disurat atasnya kesalahan selama-lama hari hidupnya. Maknanya dia tidak catat kesalahan ataupun dosa setiap hari yang kita hidup kalau kita kasih kepada ulama. Ya. Saya rasa tuan-tuan nampak apa dalam realiti hari ini bagaimana masyarakat begitu kasih dengan Habib Omar yang ada silsilah Rasulullah kan. Begitu ada syair, ada qasidah dan sebagainya. Itu menunjukkan tanda kasih lah tu cara zaman hari ni. Jadi kita yang tak boleh qasidah, tak boleh apa ni, memelailah hati kita, rasa sayang, kasih sudahlah. Ikut standard kita lah kan. Orang boleh qasidah, dia qasidah kan. Ni kata dengan marhaban, go on lah, buatlah. Dengan kata nak marhaban. Okey, baik. Teruskan tak apa. Dan sebab maknanya tu bagus tau. Qasidah marhaban sangat bagus. Semua punya kepada Nabi. Cuma kadang-kadang kita dah guna qasidah tak faham dah. Tu je. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syirbati ma'in fa ka'annama banal ka'bata 70 marrah. Insyaallah. Man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syirbatil ma'in fa ka'annama banal ka'bata 70 marrah. Barang siapa menolong akan orang yang alim atau orang yang belajar ilmu
Dan jikalau dengan satu peminuman air sekalipun, maka seperti pahala ia berbuat Kaabah 70 kali dia bina Kaabah. Walaupun bagi ayat ia adalah kuota ke, kita penonton ayat ke, budak-budak yang punya ilmu, maka pahala seolah kita bina Kaabah 70 kali. Ini ganjaran kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu. Sebab tu kalau kita perasan, setengah tempat di Kota Ponok, tempat macam sekolah kami ni kan, hampir setiap hari orang datang bawa beras, orang bagi macam-macam. Pendek kata makanan budak asrama tu yang beli kalau yang beli sangat ni jenis sayur-sayur lagu tu apa. Sebab orang nak sedekah sayur tu nampak. Itu pun kadang-kadang orang hantar kacang lenyap dan semua ni, orang hantar. Jenuh makan kacang lenyap ni berangin budak tu. Dan nak ceritanya orang yang faham dia buat macam-macam tau. Cuma zaman moden hari ni kalau ikut teks hadis ni, walaupun seteguk air, maka kita belilah mineral water. Mudah kan, hak kecil, water kecil kan. Sama ada hak kecil lagi, hak rumah menuri tu, bawah tangan tu. Dan saya cukup setuju bila tuan-tuan buat hadiah buah tangan ayam tu. Saya setuju sangat. Ayam dia kecil tu kan. Sebab kadang-kadang kita jemput budak-budak tahfiz ke menuri kita kan, anak yatim, kita bagi hadiah tu. Banyak kelebihan dia sebab dia mengaji tu. Dan kalau kita betul-betul itu hadis ni dapat pahala. Niatlah niat untuk sedekah lah, jangan niat menunjuk nak. Kadang-kadang macam-macam orang hari ni. Baik. Dan lagi sama Nabi SAW, idza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-'azab 40 yawman min maqabir tilka al-qaryah. Idza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-'azab 40 yawman min maqabir tilka al-qaryah. Apabila lalu orang yang belajar ilmu atas satu dusun, kampunglah dusun ni, diejar dal waw sinun, nak baca dusan ke bahasa Hindustan bodoh tu, maknanya dusun ni kampung lah ya, Korea kampung. Diangkat Allah akan azab 40 hari daripada segala kubur kampung itu. Demikian dusun itu macam kampung tu. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, nampak di kampung-kampung setengah bila kematian kan dia upah budak-budak pondok pergi mengaji di kubur kan. Ada kan kita tengok di kampung-kampung kan, hak dulu-dulu ni dia faham benda ni, dia faham kitab ni. Jadi maknanya kalau orang duk lalu pun dapat Allah tarikkan azab siksaan kubur 40 hari. Tambah kalau duduk mengaji Quran pas itu kan. Saya tengok cerita adik Ustaz Ishaq Mabrur, Ishaq Bahrul, Ustaz apa nama adik dia. Dia cerita dulu dia duduk mengaji di pondok Gajah Mati Pendang tu. Dia pun jaga malam, siang malam, bilik baca Quran, walaupun pandangan macam-macam kan. Tapi saya rasa dia buat ni atas dasar rujuk pada kitab ni, hadis ni. Okay. Sampai dia cerita, dia kata tengah dia baca tu, hutan kan, orang dia main pokok-pokok, goyang pokok, datang pukang lari, pijak tengah bawah tu lompat atas rumah. Ni pengalaman dia kata. Rupanya bukan hantu, orang duk main pokok-pokok tu, pokok goyang. Lepas duk mengaji Quran. Ni budak pondok pun tak tahan daulat kan, lari. Dan cerita pokok dulu kan jumpa dalam masjid. Dia doa tu dia bukan, dia pada perbuatan ni, dia bukan hukum haram baca Quran, sunat, hukum sunat jelas kan. Dia cuma bina tu sebab Nabi tak buat, itu je ceritanya. Baca Quran benda baik, kita buat je lah benda baik. Soal nak duduk atas kubur ke, nak duduk luar kubur kan, di rumah ke, pahala tetap sampai kan. Cuma orang tu dia nak dekat kubur, ikut suka dia lah. Saya buat ni, saya agak buka ikut suka dia, jadi dia buat benda baik. Jadi dia pergi menurun kat kubur, sudah. Dia minta nombor ekor. Ada tuan-tuan macam-macam. Dan hikayat Hasan Al-Basri, cerita daripada Hasan Al-Basri, katanya, tiada aku ketahui suatu yang afdal daripada perang sabilillah, melainkan bahawa adalah orang yang menuntut ilmu, maka bahawasanya afdal daripada perang sabilillah. Ini kata Hasan Al-Basri. Tuan-tuan sekalian, kita nak perang kat Palestin, kita tak boleh, betul tak? Maka pahalanya sama, bahkan lebih baik kalau kita menuntut ilmu. Pahala sama macam perang fi sabilillah. Jadi kan, ya, kita berdoa pada sahabat kita di sana.
Dan barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut satu bab daripada ilmu, dikeliling akan dia oleh malaikat dengan sayapnya dan berselawat atasnya, atau orang yang menuntut ilmu ya, segala burung pada hawa, burung di udara. Hawa tu udara. Kita menjarahkan al-hawa'u. Hawa itu udara al-hawa'u. Jadi maknanya sini segala burung pada hawa, maksudnya segala burung di udara. Dan binatang di padang, dan ikan di dalam laut. Bukan lawak ni, laut tu bukan macam lawak pula. Dan ikan di dalam laut, dan diberi pahala 27 siddiq, 27 kali ganda lah. Pahala kebenaran. Kebenaran. Baik, ini pandangan Ustaz Basri kata kita tolong rumah nak menuntut ilmu, satu bab menjadi nak menuntut ilmu, malaikat akan mengelilingi kita dengan sayap. Ini kelebihan kita menuntut ilmu pahalanya tu. Lepas tu bukan setakat itu saja menselawat atasnya segala burung. Burung berkicau tu, itu menandakan dia berselawat atas kita yang menuntut ilmu, burung di udara, dan juga binatang di padang dan ikan di laut. Maknanya segala binatang dia sentiasa memuji kepada orang yang menuntut ilmu ni. Baik, teruskan lagi kita habiskan bab ilmu ni. Dan disebut dalam kitab nama dia Al-Barakah. Ni tuan kitab ni ambil dalam sebuah kitab namanya Al-Barakah, bahawasanya Allah Ta'ala menghisapkan pada hari kiamat. Hisap ni amalan kita dihitung akan seorang hamba-Nya, maka berat kejahatannya daripada kebajikannya, maka disuruh dengan dia kepada neraka. Maka apabila dibawanya dengan dia, maka firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan hambaku dan ditanyakan akannya. Itu ditanya tu, dieja dan nunnya alif kah nun, pening nak baca. Ditanyakan tu tuan-tuan tuan pasang hurufnya tu, lepas sebelumnya tu ada huruf nun, macam nun tu, tapi tak ditanyakan akan dia, adakah ia duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia, maka aku akan ampunkan dia dengan syafaatnya. Nampak tak? Ini cerita zaman di akhirat itu. Sebutlah kita Barakah ayat. Belum manusia dia nak pergi ke neraka, umat Islam, Allah punya rahmat kasih sayang pada kita. Oh, Jibril tanya lagi tu, dunia dulu ni ada tak duduk dalam majlis ilmu? Cerita ni adakah dia duduk pada tempat orang yang alim dalam dunia? Sebab Allah Ta'ala kata, aku akan ampunkan dia dengan syafaat ilmu tadi. Jibril tanya budak tadi, orang tadi. Maka bertanya Jibril, maka berkata ia. Jibril tanya orang tu, si ulai yang masuk neraka tu, maka berkata ia, tiada. Orang tadi kata, aku tak pernah duduk dengan orang yang ada ilmu. Dan berkata Jibril, hai Tuhanku, Engkau yang terlebih mengetahui dengan hal hamba-Mu. Nampak tak? Bila Allah suruh Jibril tanyalah, kemudian jawapannya tak ada. Lepas tu Jibril kata kepada Tuhan, wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui hal hamba-Mu. Mana Tuhan buat ni semua dia tahu kan, tapi dah prosedurnya begitu. Maka firmannya, tanya akan dia. Allah Ta'ala perintah lagi, tanya akan dia, adakah ia kasih akan orang yang alim. Okeylah, kalau hang tak ada dalam majlis ilmu, tak ada dengan ulama, hang kasih tak dengan ulama. Maka ditanyanya, dia bertanya orang tadi atau pemuda tadi, maka berkata ia, tiada. Tak juga, zero juga. Dia tahu lemah repit mana, memang dia tak pernah ada kat ni. Mungkin daripada kecil sampai besar tak mengaji. Pokoknya kalau sekolah dia dah lalu orang berilmu kan sekolah, tapi ni tak ada. Apa tak ada? Yang orang sedih mana-mana, Allah Alam. Maka firmannya, tiada. Tanya olehmu, hai Jibril, adakah ia duduk bersama-sama di dalam
Apa tu nak baca mana tu? Hidangan serta orang alim. Maknanya pernah tak makan sekali. Pokok lah duduk benda apa lah. Pernah makan sendiri sekali orang alim. Ada tu guru orang tu makan orang dengan dia ada sekali. Ada itu. Itu. Maka ditanyanya, maka katanya tiada. Maka firmannya Allah tersebut, tanya olehmu, adakah namanya dan bangsanya? Maka jika muwafaqah namanya dengan orang alim, aku apunkan dia. Lalah tanya nama dia ke bangsa dia, ada tak kaitan orang alim? Ada nama Muhammad tak? Ada nama Habib tak? Ada nama Said tak? Ada nama yang baik-baik lah, yang ada kaitan dengan nama ketua alim, ketua guru ataupun keturunan ada tak? Sampai tu malaikat cek, Allah pun cek. Kalau terlepas pandang. Maka jika muwafaqah, jika ada kesamaan, kesamaan nama tadi dengan orang alim, maka Allah Taala kata aku ampunkan dia. Maka Jibril bertanya, maka ditanyanya. Ditanya tu malaikat Jibril tanya. Maka tiada muafakat dengan dia. Tak sama juga, tak tahu nama apa. Nama jakun ke, nama apa tak tahu. Ini protokan nama, memang nama tak ada sama langsung dengan orang alim. Maka firmannya Allah kata, hai Jibril, ambil akan dia dengan tangannya dan masukkan ke syurga. Maka bahawasanya dah terbapak kan? Okey, masukkan ke syurga, maka bahawasanya adalah ia kasih akan seorang laki-laki, dan adalah laki-laki itu kasih ia akan orang yang alim, maka diampunkan dia dengan berkatnya. Nampak? Cari juga rupanya dia ni adalah syok sayang pada seorang yang mana orang tu dia sayang pada ulama. Nampak tak? Dapat masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi cerita betul kan? Kalau kita tengok satu guru cerita, saya pernah dengar satu kuliah seorang kamus. Ada seorang pemuda beribadat 500 tahun. Dia ibadat 500 tahun, tapi tak boleh masuk syurga. Walaupun dia cakap kat Allah Ta'ala, aku nak masuk syurga dengan ibadat selama 500 tahun. Sebab bila timbang ibadat dia punya sama antara dosa dan pahala. Maka Allah kata masukkan syurga dengan rahmat aku, dengan kasih sayang Allah. Benda ni lah yang kita katakan pilihan Allah pada manusia ni tak tentu ya. Cuma kita faham secara umum, bila buat baik masuk syurga, bila buat jahat masuk neraka. Dalam kes tentu macam ni, kalau Allah sayang pada seorang tu, dia akan cuba provide di mana ada kebaikan yang penuh kita buat, walaupun misqal dzarrah saja ni. Kan apa yang amal misqal dzarrah tu, orang yang yarah. Allah Taala lihat pada kebaikan tu dzarrah. Dan orang yang amal misqal dzarrah tu syarrah yarah, kejahatan pun Tuhan akan lihat walaupun sebesar dzarrah. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan lupa ya, tugas malaikat raqib dan atid ni jangan lupa. Sebab kadang-kadang kita duduk gerak hari-hari kita tak puasan ada malaikat yang dah datang ni. Buku ni lah yang menjadi bacaan kita ketika mana kita diambang sakaratul maut. Kan bila kita memandang tu, semua selalu cerita benda dia. Melihat jalan amalan kebajikan, senyum dia nampak hijau. Ya, kalau mata jegir nak muncak tak boleh tu, dia nampak dah bahawa ada warna merah dan banyak dalam catatan amalan dia. Sebab tu kena ingat ni perlu ni, tugas-tugas ni. Kami orang lupa ya, malaikat yang mencatat amalan kebajikan dan mencatat amalan kejahatan di kiri dan kanan kita. Baik. Adapun kelebihan ilmu itu amat banyak. Daripada beberapa ayat dan hadis dan asar. Asar ni maksudnya perkataan sahabat ya. Kalau sebut asar tu kan sahabat, kalau hadis tu Nabi lah. Asar ni ucapan para sahabat. Tetapi qadar ini memadalah bagi orang yang dikehendakinya akan petunjuk dan taufik. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Maknanya di sini dia kata tuan kita ni memadailah walaupun banyak hadis Al-Quran cerita pasal ilmu ni, memadai setakat ni dulu kita mengaji tentang kelebihan ilmu. Soal kita banyak sangat. Sebab lepas pada ni kita akan berhenti di sini. Minggu depan kita
tajuk rukun Islam dan iman. I'lam annahu tu. Kita bukti itu tanda itu ya, tanda itu. I'lam annahu yajibu ala kulli shakhsin min al-mukallafin wa law kana raqiban an ya'rifa arkan Islam wal iman. Kita akan masuk kaitan rukun Islam, rukun iman dengan jelas. Kita nak mengaji apa huraian dia, apa hadisnya. Okay. So cerita ilmu habis 2 minggu kita mengaji bab lebihan ilmu. Saya rasa kita dah fahamkan. Maknanya lepas ni kalau malam mengaji ilmu tak tahu. Hadis banyak kita baca dah kan. Cerita sahabat kita baca banyak dah. Kalau malam mengaji lagi saya tak tahu nak kata apa. Itu siapa ni sendirilah. Jadi maknanya besok kurang-kurangnya Allah Ta'ala tanya kita, anda dah faham kita sikit ya. Maknanya kita mengaji juga. Kita menyanyikan. Mesti ada orang yang tak mengaji. Yang duduk saja kami dengan buat apa benda kita tak tahu. Yang duduk saja dia usir-usir macam ni. Rugilah mereka. Ruginya kita yang ada pilihan dapat belajar ni, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan pahala kepada kita. Baik, ada soalan yang tanya? Ya. Baik sikit je lah. Baik sikit je lah. Dia gini, apabila pengurusan dipegang oleh orang-orang yang kurang agamanya, maka sudah pasti ada pelaporan yang memang tidak berunsur syariah akan berlaku. Walaupun katanya ada unsur syariah, ada lembaga penasihat syariah, kadang-kadang pokok yang penasihat syariah ni dia tengok paper je. Tengok paper, okey boleh. Sedangkan proses pelaburan tadi tu, adakah betul-betul tulus? Ada sogokan duit tak? Aku nak labur sini, kau bagi kotak kat aku, aku bagi kau lebih sikit. Benda kita tak tahu. Sebab ni benda-benda yang kita katakan teknikal. Jadi kita sekarang kat Malaysia nak simpan kat mana tuan? Piramid tu tak kuat simpan lagu. Kita maka yang saya nampak sekarang, kalau koperasi tu mungkin boleh macam dan rakyat. Setakat ni dia berjaya lah koperasi dan rakyat. Koperasi ni dia tak ikat dengan akta koperasi. Kalau ambil payah, ambil duit, dia harap dividen kan. Maka yang saya nampak boleh gagah-gagah pun temu haji je lah. Tu pun saya simpan tu bukan sebab nak kata nak potongkan tak, sebab simpan nak buka. Memang sebab syarat gitu. Kalau asal duit banyak tu pun nak pergi cara VIP tu, bayar RM5,000, RM10,000, pergi terus. Sebab kita orang biasa. Itu saja. Lain pada tu kita simpanlah di tempat wakaf ke, wakaf selamat pun banyak, ikuit pada tempat wakaf, biar para tu mengalir. Duit akan datang, teknologi akan datang. Cuma kita kena yakin saja. Tak yakin payah tuan, kena yakin bahawa min haitsulah nak tasibkan kita mengaji ayat memilahillah tu. Kadang-kadang kita tak faham. Ni dah bertakwa lah ni mengaji, dah faham redha, hukum hakam. Jadi nasihat saya tuan, di akhir hayat kita, kalau ada benda-benda yang kita rasa ragu-ragu, tuan-tuan sucikan dia. Sucikan maknanya kita keluarkan. Keluarkan daripada sumber yang kita tidak yakin, tuan-tuan simpan ataupun terpulanglah mana tempat yang tuan-tuan rasa boleh memberi pulangan lepas kita mati nanti. Sebab anak-anak dah bekerja belakang. Banyakkan kan, bagi yang bersekolah. Mungkin boleh simpan untuk yang nak bersekolah. Yang dah bekerja, dia ada rezeki dia masing-masing. Kita kena ingat macam tu je lah. Ya, boleh insyaAllah. Semua kena yakin je lah, yakin. Yakin rezeki Allah dah bagi. Simpan untuk sekat kita nak hidup, makan. Nak mewah-mewah, nak nacur, saya rasa kita dah kurang pun. Mungkin ada sekali-sekala kita nak rela minda kan. Boleh. Cuma kalau nak berpoya-poya tu saya rasa dah zaman time macam ni, saya rasa mungkin kita dah kurang lah sikit. Jadi saya salah okey kalau okey. Itu je lah. Banyakkan kepada ibadat. Itu nasihat saya lah ya. Bukan setakat untuk orang tua, saya yang muda ni pun memang itu juga tujuannya pun. Ya, sebab rezeki budak-budak ada. So kita banyak buat kepada hari akhirat. Ada yang lain?
sakit tu pahala besar juga kena pun. Kena nampak kitabul ziarah Nanti kita akan mengaji bab akhlak sikit nanti ya. Ada berziarah, ada tak berziarah. Jadi kadang-kadang kita berziarah orang sakit ni, cuma adabnya tu kadang-kadang kita tak mengaji, itu salah. Kadang-kadang orang sakit ni dia tidak boleh soal terlalu banyak soalan. Jadi kita tanya macam ni sebenarnya. Kita menjadi macam ni. Sakit tak? Sakit tak? Jadi kesian kawan tu. Maka ziarah sekejap, doa, dah. Tengok orang tak? Itu ziarah tak apa, ziarah sebab dia mungkin itu betul-betul sakit, tak tahu. Ilmu belum bentuk lagi, masalahnya ada lagi. Jadi kita tengok keperluan, keutamaan di mana. Kadang-kadang mungkin kita ada dosa balik, kita tak tahu kan. Kalau kita ziarah tu, kita ampun dan kita boleh maafkan dia kalau dosa dia kita mana tahu. So itu antara hikmah yang boleh kita buat lah ya, insyaAllah. Baik. Okey. Boleh. Zakat kepada mak Hafiz ni, dia bukan senangkan ni. Boleh tak? Dia fisabilillah. Fisabilillah. Dia asnaf sabilillah lah. Bukan asnaf tahfiz tak, asnaf sabilillah. Kita boleh bagi pada Boleh atas asnaf sabilillah. Macam orang nak bayar kat sekolah kami tu. Oi, kadang-kadang orang main lori padi, dia orang main satu trailer. Satu trailer tu padi, parking depan sekolah tu, jumpa murid, ni zakat padi ku yang wajib tahun ni. Dia padi satu trailer. Dia nak kami mesin buat beras, jual setengah. Sebab kita ambil duit kan untuk ni. Nak kan nak makan beras padi tu, kalau beras tak apa, ni padi. Nak kena mesin dulu dan sebagainya. Ni contoh ada kedah lah. Depa keluar zakat aku tu, hak jenis faham ni dia tak keluar duit. Dia keluar padi betul-betul. Dia faham al-usyur tu 1/10. 10 guni padi, 1 guni dia keluar untuk zakat. 20 guni padi, 1 guni dia keluar. Dia faham bab tu semua, dia keluar. Dia tak peduli dia bayar duit mesin padi, dia tak kira yang tu. Ni yang faham jenis tu. Ikut suka dia nyanyi, dia keluar zakat. Kita pun duit simpanan banyak ni yang kalau dah keluar apa nama EPF, zakat kena keluar ya. Zakat EPF dia panggil ya. Jangan kau tak tahu pula. Kadang habis buat lain dulu, beli rumah apa semua tinggal sikit. Tak layak zakat. Payah gitu. Kita kena ni. Keluarkan dulu, kemudian nak beli rumah ke, nak buat apa ke, ikut suka. Eloknya tuan-tuan cucikan duit tu. Walaupun setakat ni fatwa tak ada keluar lagi, sebab yang dikeluarkan EPF. Kalau duit gratuiti tu, kita ikut pandangan usul Qadhawi, sucikan dulu pendapatan anda, dia kata. So kita buang 25% daripada duit gratuiti kita dapat. Tak kira lah 100,000, 200,000 kan. Kita keluar siap, bagilah kat sekolah kamu mana-mana ke, ataupun anak yatim kat sini kalau ada. Utamakan adik-beradik dulu lah, adik-beradik yang susah ya, utamakan dulu. Kalau ada pun tak ada, baru utamakan masyarakat kita jalan-jalan. Sini ramai, semalam saya pergi ronda ke Alpha Arena saja, tengok-tengok kan. Ramai lagi miskin kita tu ya. Ramai lagi. Saja saya pergi ronda petang-petang tengok. Ramai yang miskin lagi. Saya tengok keluarga Sabah, saya melawat naik tengok semalam. Tengok masih lagi dhaif lah. 3 orang. Saja-saja pergi ziarah tengok. Kadang-kadang kita tak tahu kalau kita tak buat gitu, kita tak tahu. Kita rasa senang semua kan sebab kita duduk kawasan sini. Jadi kalau kita hayatilah keadaan orang macam mana, pergi je lah, pergi naik tangga ketuk pintu rumah kan. Lama je saya ketuk apa-apa, itulah. InsyaAllah boleh. Baik. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.